بسم الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وتمم بالخير. Kita telah sampai ke muka surat 57 dan bab yang terakhir dalam nota ni, kan? Betul ke situ? Muka surat 57. Bab wujubi izalatil munkar bil qadril mustata' wa anna izalatahu min al iman. عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Bab kewajipan menghilangkan kemungkaran sedapat mungkin, dan usaha menghilangkannya adalah sebahagian daripada iman. Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu meriwayatkan, dan ini adalah lafaz hadis riwayat Abu Bakar. Katanya, orang yang mula-mula mendahulukan khutbah daripada salat hari raya ialah Marwan. Pernah seorang laki-laki berdiri lalu memprotes, katanya, salat dahulu baru khutbah. Jawab Marwan, cara seperti itu sudah ditinggalkan dan tidak dipakai lagi. Kata Abu Sa'id, orang ini telah menunaikan tanggungjawabnya. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di antaramu melihat sesuatu yang mungkar, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Merubahnya atau mengubahnya, boleh kedua-duanya, dengan tangannya. Jika dia tidak sanggup, maka dengan lidahnya. Jika tidak sanggup juga, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Itulah satu hadis, yaitu hadis yang ke-40, ada di bawah tajuk ini. Tajuknya ialah bab wujubi izalatil munkar biqadril mustata' wa anna izalatahu minal iman. Bab kewajiban menghilangkan kemungkaran sedapat mungkin, dan usaha menghilangkannya adalah sebahagian daripada iman. Di situ ada nota 176 dan nota. Tengok nota itu, sebab di situ ada dinyatakan perbezaan tajuk-tajuk berdasarkan kitab-kitab syarah Muslim yang berbeza-beza. Tajuk bab yang dibuat Qadhi Iyad An-Nawawi dan yang terdapat di dalam kebanyakan matan Sahih Muslim ialah bab bayani kaunin nahyi 'anil munkar minal iman, wa anna al-imana yazidu wa yanqusu, wa anna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wajiban. Begitu dalam syarah Imam Nawawi, syarah Qadhi Iyad, dan kebanyakan dalam matan
Sahih Muslim ni tajuk di sini begini. Maksudnya bab mencegah kemungkaran adalah sebahagian daripada iman. Iman bertambah dan berkurang. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu wajib kedua-duanya. Begitu tajuk yang dibuat mereka. Al-Ubbi membuat tajuk begini: Babu ahadits taghyiril munkar. Bab hadis-hadis tentang mengubah kemungkaran. As-Sanusi membuat tajuk Babu taghyiril munkar. Bab tentang mengubah kemungkaran. Al-Qurtubi pula di sini membuat tajuk begini: Babu taghyiril munkar minal iman. Bab mengubah kemungkaran adalah sebahagian daripada iman. Jadi itu kita lihat tajuk yang berbeza-beza, tapi pada dasarnya ia tetap mengandungi apa? Mengubah kemungkaran. Kebanyakannya ada sebut mengubah kemungkaran, menghilangkan kemungkaran. Ini kerana seperti kita sedia maklum, tajuk yang dibuat, tajuk yang ada di dalam Sahih Muslim dalam nuskah yang berbeza-beza itu bukan dibuat oleh Imam Nawawi sendiri. Sebab itu masing-masing bebas, tak terikat. Kalau Imam Nawawi pengarang kitab asal itu buat tajuk, dia buat sendiri, tentulah terikat semuanya dengan tajuk yang dibuatnya. Tapi oleh kerana Imam Muslim sendiri tak buat, maka masing-masing buatlah untuk memisahkan hadis-hadis itu supaya lebih jelas kepada kita hadis ini sesuainya, sepatutnya masuk di bawah bab apa. Jadi mereka buatlah masing-masing mengikut kepandaian dan kepakaran masing-masing itu, buatlah tajuknya. Tajuk yang kita pilih ini juga seperti yang lain-lain mengandungi beberapa perkara, bahawa mengubah kemungkaran, menghilangkan kemungkaran itu wajib. Bukan mengubah kemungkaran saja, hukumnya sudah tersebut dalam tajuk. Hukumnya kewajiban menghilangkan. Mengubah apa maknanya? Mengubah boleh jadi ubah saja, bertukar rupa. Menghilangkan itu maksud. Itu lebih tepat. Menghilangkan kemungkaran sejauh mana? Dalam hadis itu kita dapati kalau dia mampu buat, kalau tak mampu gini. Jadi mengikut kemampuan sedapat mungkin, mengikut kemampuan masing-masing. Orang yang tidak mampu buat dengan tangan, dia tak boleh buat dengan tangan, dia buat dengan lain lah, dengan lidah. Begitulah seterusnya dengan hati, paling tidak. Jadi ini kena ada al-qadril mustata', qadar yang termampu oleh seseorang, bukan wajib itu di luar kemampuan dia. Jadi di sini tajuk yang kita pilih ni asalnya lebih merangkumi, lebih mengandungi semua kandungan hadis di bawahnya. Berbeza dengan setengah-setengah tajuk yang kita sebut tadi kan, kita baca tadi, mengubah kemungkaran itu saja. Apa hukum? Sejauh mana nak ubah tu? Di luar kemampuan kita pun kena ubah juga. Kalau tidak berdosa ke macam mana? Jadi tak berapa jelas. Dan usaha mengubahnya itu adalah sebahagian daripada iman. Itulah berhubung dengan tajuk. Kemudian hadis di bawah tajuk ini, iaitu hadis yang ke-40 sampai 40 hadis kita baca. Diriwayatkan oleh Tariq bin Shihab. Siapa Tariq bin Shihab? Elok kita berkenalan dengan perawi ini terlebih dahulu serba sedikit. Nama dan silsilah turunan beliau selengkapnya ialah Tariq bin Shihab bin Abd Syams bin Salamah bin Hilal bin Auf bin Jusham bin Zufar bin Amr bin Lu'ay bin Ruhm
bin Muawiyah bin Aslam bin Ahmas Al-Bajali Al-Ahmasi. Apa dia ni? Jadi lengkap lagi keturunan ni. Dia cukup jaga keturunan ni. Cukup jaga. Macam kita pergi 2-3 lapis pun tak tahu dah. Seeloknya kena jaga. Dia dapat tahu siapa. Biasanya yang paling atas itulah penentu yang mengubah corak kehidupan keluarga itu. Jadi dia berhenti sedikit situ lah. Bin Ahmas Al-Bajali Al-Ahmasi. Jadi Al-Ahmasi ni ramai pula keluarga Ahmasi ni, pecahan-pecahannya. Macam Jarir, sahabat mana Jarir bin Abdullah Al-Bajali Al-Ahmasi, itu masyhur kan. Tapi Tariq bin Syihab ini tidaklah masyhur itu, tapi daripada keluarga yang sama. Abu Abdullah adalah kunyahnya. Abu Abdullah adalah kunyah. Kunyah ialah nama panggilan. Orang Arab lebih selesa menggunakan kunyah bila dipanggil, bukan nama sebenar. Nama sebenar dia kurang guna. Dia guna nama kunyah. Jadi kunyah itu boleh jadi macam di sini Abu Abdullah, Abdullah tu anak dia betul, boleh jadi juga tidak. Itu perlu kita tahu. Boleh jadi juga tidak. Kadang-kadang dia ambil anak saudara dia sebagai anak dia kerana dia tak ada anak, dia buat anak angkat, padahal itu anak saudara dia sebenarnya. Boleh jadi juga. Dia pakai kunyah, jangan kita silap. Macam Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi SAW, kunyahnya Ummu Abdillah. Mungkin kita ingat, kita baca sepintas lalu, tak faham cara dia tu, mungkin kita ingat Aisyah ni ada anak juga. Sebab Ibu Abdullah. Jadi Aisyah dapat anak tu dengan Rasulullah. Dengan siapa? Kalau dengan Rasulullah, setahu kita tak ada kan. Adakah dia sudah kahwin sebelum itu? Macam-macam timbul fikiran tu. Yang sebenarnya Abdullah itu ialah anak saudaranya Abdullah bin Az-Zubair, anak kepada Asma. Oleh kerana dia ni nak sangat anak, Nabi SAW bagilah. Dah tak dapat anak, kamu ambil dia. Boleh guna begitu, Ummu Abdullah. Jadi dia pun buat sebagai anak dia lah, Abdullah bin Az-Zubair. Ada kalanya penggunaan kunyah ini bukan menunjukkan anak angkat ke, ataupun yang dijadikan sebagai anak saudara ataupun orang lain, bukan begitu. Tetapi yang disebut itu sifat dia, sifat yang diharapkan ada padanya. Macam doa lah untuk dia. Ada juga. Jadi bukan mesti anak dia, ataupun yang diambil sebagai anak. Misalnya seseorang itu dikunyahkan dengan Abul Khair. Jadi kita ingat Khair itu anak dia, tak tahu anak angkat dia tu. Bukan. Abul Khair dari segi maknanya bapak kebaikan, kebajikan. Diharapkan dia banyak membuat kebajikan, kebaikan. Semoga dia menjadi punca bapa kepada kebaikan. Jadi Khair itu bukan anak dia, itu harapan. Itu macam doa. Khair bukan anak dia betul, bukan anak angkat dia, tak ada apa-apa. Ada. Itu macam inilah. Sekarang ni dalam orang Arab pun ramai tempat kita kan, buah durian tu dia panggil Abu Syam, bapak duri. Jadi dia tu bapak kepada duri kan, bukan nama dia boleh jadi gitu, sebab dia banyak duri. Abu Syam. Rambutan dipanggil Abu Syar, bapak rambut, banyak bulu ni. Begitulah. Jadi itu tidak semestinya kunyah ini menunjukkan yang tersebut selepas Abu, Ummu apa tu betul-betul anak dia. Tak semestinya begitu. Tariq bin Syihab adalah seorang sahabat kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak sempat mendengar apa-apa hadis secara langsung daripada baginda. Itulah sahabat kecil
Maknanya ketika dia melihat Nabi itu dia belum balik lagi, itu dipanggil sahabat kecil. Kalau sahabat yang sudah dewasa, sahabat Nabi SAW sudah balik, apalagi banyak terlibat dalam peperangan, dalam peristiwa-peristiwa besar, itu dipanggil sahabat besar. Kalau sahabat itu hanya berjumpa saja dengan Nabi, dia pun tak faham apa juga cerita tu, tak sempat mendengar tu, bukan maknanya dia tak pernah dengar Nabi bercakap. Mungkin dia dengar, tapi umur dia tu bukan umur yang layak untuk menerima hadis yang diterima oleh ulama hadis. Umur ni dia ada juga umur dia. Bukan semua budak-budak ni kan dengar dia faham. Ada yang dengar dia tak faham apa pun, dia dengar juga. Jadi bukan berada pada sinnut tahammul, orang panggil umur layak menerima hadis. Macam-macamlah pendapat ulama tentang umur layak menerima hadis itu. Ada yang kata 7 tahun, iaitu bila dia dapat membezakan baik buruk sesuatu. Ada yang mengatakan lebih lagi daripada itu. Macam-macam lah, tak sama pendapat. Walau bagaimanapun, ia adalah sahabat kecil Rasulullah SAW. Cuba tengok di sini disebutkan pernah melihat Nabi tapi tidak sempat mendengar apa-apa hadis. Tidak sempat mendengar apa-apa hadis itu mana tidak menerima sesuatu hadis, dan orang anggap dia ni layak sudah menerima hadis pada masa itu. Tak ada begitu. Beliau telah menyertai sebanyak 33 peperangan di zaman pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Ada meriwayatkan hadis daripada Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini kalau hadis dia daripada mereka ni. Qais bin Muslim, Al-Qamah bin Marthad, Ismail bin Abi Khalid dan sekian ramai perawi thiqah yang lain juga telah meriwayatkan hadis daripada beliau. Orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau pun ramai juga. Meninggal pada tahun 82 Hijrah. Hadis-hadis beliau di dalam Sahih Muslim terdapat di dalam bab iman, puasa, haji dan tafsir. Di situlah tempat terletak hadisnya di dalam Sahih Muslim. Kalau kita nak bertemu lagi dengan riwayat dia, tengok situ. Kemudian kalau kita baca tadi kan, Tariq bin Syihab meriwayatkan, lepas tu ada sebutkan, dan ini adalah hadis Abu Bakar. Sebutkan apa maksud itu, dipanggil dalam bahasa Arabnya jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah. Siapa yang dimaksudkan dengan Abu Bakar ni? Apa maksud dia tiba-tiba mencelah dengan kata-kata ini? Patutnya Tariq bin Syihab meriwayatkan katanya teruslah. Tapi di situ ada mencelah. Dia mencelah. Sepatutnya kalau tidak ada celahan itu, terus kata begitulah. Tariq bin Syihab meriwayatkan katanya orang yang mula-mula, begitulah, tak ada dah. Di situ dipanggil jumlah mu'taridah. Oleh kerana di dalam Mukhtasar Sahih Muslim ada sebut benda ni, jadi kita pun sebutlah, ambil jugalah. Jadi siapakah yang dimaksudkan dengan Abu Bakar? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tu kan, sebab tadi kan dalam kita baca nota 177 tadi, dia ada meriwayatkan hadis daripada Abu Bakar, daripada Umar dan lain-lain. Jadi ini Abu Bakar ni, Abu Bakar mana? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tu ataupun yang mana? Jangan keliru. Sebab itu kita buat nota, ada nota di bawah itu. Tujuan Imam Muslim 178 itu. Tujuan Imam Muslim mengemukakan jumlah mu'taridah ini ialah untuk menyatakan lafaz hadis berikut adalah yang diterima beliau daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah sahaja. Bukan Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar bin Abi Syaibah sahaja. Itu gurunya. Ia bukan lafaz Muhammad bin Al-Muthanna yang juga merupakan guru beliau.
Ni lafaz hadis ni Imam Muslim ambil, hadis ini Imam Muslim ambil daripada dua orang guru. Satu Abu Bakar bin Abi Syaibah, yang kedua ini, yang keduanya Muhammad bin Al-Musanna. Tetapi dia nak cerita lafaz akan datang ni yang dia sebut ni, ini adalah lafaz Abu Bakar, riwayat Abu Bakar, bukan riwayat Muhammad bin Al-Musanna. Ibnu Al-Musanna hanya meriwayatkan maknanya sahaja. Makna lafaz dua orang gurunya tak sama, tapi makna dia sama. Yang ini lafaz yang dia kemukakan ini adalah lafaz Ibnu Abi Syaibah. Kalau Imam Muslim tidak mencela begitu, orang ramai mungkin menganggap beliau telah meriwayatkan hadis berkenaan dengan lafaz yang sama daripada kedua-dua orang gurunya. Boleh jadi boleh jadi orang anggap kedua-dua gurunya lafaznya sama, tapi Imam Muslim rasa tak kena kalau dia buat gitu. Dia tidak amanah, tak amanah. Dia kena cerita ini lafaz yang mana. Satunya amanah, yang kedua tu dia ingat dengan baik tu. Yang ni dia ambil, ini lafaz guru ini. Yang seorang lagi bukan begini lafaznya, tapi maksudnya sama juga. Adalah beza sikit sebanyak tu. Kalau dia tak cerita begini, siapa tahu kan? Siapa tahu? Kita yang 1000 tahun lebih kemudian kata, mana nak tahu? Apa faedahnya dia kata begini? Bahkan kalau kita kata dua orang yang meriwayatkan itu lebih kuat kan, kalau dia nak ambil kesempatan untuk menguatkan riwayat dia, dia abaikan saja, jangan sebutlah ini, jangan ada jumlah mu'taridah itu. Tapi kenapa dia jawab begitu? Ini salah satu contoh amanah ilmiah yang memang dipegang, memang ada pada ulama-ulama sunni kita. Sehingga kalau dia meriwayatkan satu hadis itu berbeza lafaz guru, dia sebut. Kalau dia tak sebut pun siapa tahu. Berapa banyak terima sesuatu hadis daripada dua orang guru, memang kedua-duanya lafaznya sama. Di sini kan dia tak cerita pun siapa tahu. Tapi kan bersama-sama dengan Imam Muslim tu, ramai lagi yang dengar, kawan-kawan dia, kita kepada kita yang tidak mendalami ilmu ni, kita kata begitulah. Tapi kepada orang yang kaji hadis, mungkin kalau Imam Muslim kata begitu, kawan-kawan dia ramai lagi kata tak amanah. Sebenarnya salah seorang saja guru lafaz dia begini, bukan kedua-duanya. Itu timbul suatu persoalan. Jadi dia jaga pada masa tu. Pada masa tu ramai tu anak murid yang seguru dengan dia tu, mereka boleh membantah. Jadi dengan Imam Muslim buat begini, tak ada bantahan lah, sebab betul lah, memang begitu. Jadi banyak perkara lah, banyak perkara kena jaga kan. Kalau banyak perkara kita kena jaga kan susah. Kalau tak kena jaga senang. Misalnya kita duduk dalam majlis, pakaian pun kena jaga kan, percakapan pun kena jaga, banyak perkara lah kena jaga kan, susah, ada tekanan jugalah. Tapi kalau kita dalam bilik kita, dalam rumah kita, ikut kita lah nak pakai macam mana pun, nak duduk macam mana pun, kan bebas. Kita ada kebebasan, kelegaan. Berbeza dengan kalau kita kena jaga itu, kena jaga. Jadi penat lah. Penat itu kepada orang yang tidak terlibat, dia tak terasa sangat. Kepada orang yang terlibat benda-benda macam ni, memang dia tahulah. Itu dipanggil iltizamat. Iltizamat sesuatu yang mana dia kena jaga. Dia kena jaga. Dia kata orang yang mula-mula mendahulukan khutbah daripada salat hari raya ialah Marwan. Ini orang yang mula-mula mendahulukan salat hari raya, mendahulukan khutbah daripada salat hari raya, sembahyang hari raya. Kan sebagaimana kita amalkan di mana-mana pun, sembahyang dahulu, lepas tu baru khutbah. Tidak macam Jumaat itu. Hari Jumaat kan khutbah dahulu, baru sembahyang Jumaat. Hari raya pula sembahyang dahulu, baru khutbah. Kalau kita letak
khutbah dahulu, buat macam hari Jumaat, kita kata apa salahnya kan? Tak boleh begitu. Tak boleh tukar-tukar begitu. Sebab apa? Sebab ini sunnah Nabi SAW. Kalau nak juga sama lah, ada persamaannya. Yang tu pun 2 rakaat juga, yang ni pun 2 rakaat juga, yang ni pun ramai juga kan? Yang ni pun ramai juga. Di sini ada sembahyang dan khutbah, di sini pun ada sembahyang dan khutbah juga. Apa kata kalau kita tukar? Yang jemaah tu macam hari raya, yang ni buat sembahyang dahulu, lepas tu baru khutbah. Atau sebaliknya, kita tukarkan. Yang hari raya tu yang asalnya sembahyang dahulu, lepas itu khutbah, kita tukar. Khutbah itu dahulu, buat macam jemaah. Macam mana? Boleh ke? Sekali pandai, kalau kita nak buat mudah, ambil mudah, boleh. Tapi inilah yang berlaku. Bila dia kata orang yang mula-mula mendahulukan khutbah daripada salat hari raya ialah Marwan, pernah seorang lelaki berdiri lalu memprotes, bantah. Kenapa dia bantah? Sebab ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Begitulah, sunnah itu perlu dijaga. Walaupun kita kata boleh sampai maksudnya, sama juga. Kita tak dapat pengajaran kepada hari Jumaat itu dengan sebab khutbah dia dahulu. Dapat kan? Kalau hari raya pun, kalau kita letak dahulu, tak dapat pengajaran. Sama juga. Tapi bukan begitu cara Rasulullah SAW buat. Maka salaf dahulu dia sangat menjaga. Kalau orang buat tak sama, walaupun dari segi munafaatnya mungkin dia anggap sama, mereka bantah, mereka tak biarkan begitu. Itulah dianggap generasi yang terbaik, yang menjaga sunnah Nabi SAW, tidak mengubah, walaupun benda tu maksudnya mungkin sampai zahirnya saja berubah. Kalau nak dikira pun, kalau nak dikira dari segi sejarahnya, sembahyang Jumaat ini khutbahnya dah dulu di peringkat awal kemudian, bukan macam sekarang ni dahulu. Di zaman Rasulullah SAW khutbah kemudian, di peringkat awal sembahyang Jumaat tu pun. Kemudian lama selepas itu dipindahkan. Lepas tu Nabi SAW sampai ke akhir hayatnya khutbah dahululah sembahyang Jumaat itu. Sebab itu kita buat begitu. Kita tak boleh lagi pakai dulu Nabi ada buat itu, sudah masuk. Memang betul Nabi ada buat dulu, tapi dia selepas itu tak buat lagi. Ditukar. Sebab itu ramai orang yang pertikaian. Ada dalam riwayat-riwayat disebutkan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dalam ayat itu kan, orang yang Syiah kuat tu pegang. Dah ada riwayat yang sebut, dia kata teguklah sahabat. Dalam ayat tu sendiri Allah SWT sebut, bila tengok ada jual beli di luar masjid ataupun hiburan, infaddu ilaih, mereka bekerja pergi ke situ. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka biarkan engkau berdiri seorang. Jadi habis sahabat-sahabat dia pergi. Tidak. Bukankah itu satu kebiadaban, kurang ajar, kata dia sahabat-sahabat dia. Cuba tengok. Itulah sebab kita kata sahabat ni bukan semuanya bagus. Sahabat ni biadab dengan Nabi. Contohnya itu, kata dia. Tengok, tinggal. Sebenarnya dia tidak faham tu. Tidak faham. Kita pun ramai tak tahu cerita kan. Sebab itu kalau dia sebut gitu, kita tak dapat mantah sebab kita tak tahu cerita. Ini ni maksudnya peringkat bila. Di bila masa yang kata pergi tu, ketika khutbah selepas Jumaat. Dan pada ketika itu tak ada lagi penekanan itu, mendengar khutbah itu seperti selepasnya. Penekanan itu tak ada. Cuma ada khutbah. Jadi dalam keadaan masyarakat itu di Madinah tu kesempitan, tak ada barang-barang, tiba-tiba mari. Sebab itu mereka pergi nak dapatkan berebut lah.
Macam kita lah, kalau kita lepas semayang rawatib tu bukan fardu kan, dalam keadaan nak cepat, kita nak buat lagi ke? Mesti kita pergilah kepada maksud kita tu. Begitulah keadaan sahabat ini. Keadaan khutbah tu pada masa tu tidaklah kuat penekanan, tidak kuat. Sampai sekarang ni pun, kalau seseorang tu, kalau dia pergi lewat lah, dia tak sempat dengar khutbah, tak sah kau semayang Jumaat ni. Sah juga, cuma kurang sempurna lah. Setelah ada penekanan itu pun macam tu lagi, bukan tak sah. Kalau dia pergi itu sudah habis dah khutbah, terus dia semayang Jumaat, tak boleh semayang Jumaat ke dia? Dia kena semayang zuhur ke? Tidak kan, semayang Jumaat juga. Itu setelah ada penekanan itu, setelah khutbah itu dipindahkan ke depan sebelum semayang. Apalagi pada ketika berlaku yang disebut dalam ayat tadi, itu ketika tu khutbah ini kemudian kedudukannya pun tidak begitu berat, ditekankan sangat. Ketika itulah, dan sahabat-sahabat tak tahu cerita, lalu datang teguran gitu. Selepas itu ada buat lagi ke? Begitu cara kita ahli sunnah faham hadis, faham Quran. Kita tengok teguran Allah itu memang ada, kita terima. Itu bahkan kelebihan sahabat, sebab yang menegurnya, membimbingnya, membentuknya, membina peribadi mereka bukan orang, Allah dan Rasul. Itu bagi kita pegang begitu. Itu satu keistimewaan mereka. Mana kita ada nak tegur kita, Allah tegur? Tak ada. Rasulullah tegur? Tak ada kita. Sahabat ni, itu kelebihan. Itu satu kelebihan. Dan jangan kita tengok yang dulu, kita tengok selepas itu. Yang dulu tu macam-macam ada. Yang kalau teruk dahsyat lagi, teruk lagi daripada tu, bahkan bunuh anak pun ada. Tak kisah, itu yang dulu. Minum arak ada, tak kisah, itu dulu. Yang pentingnya selepas dia terima Islam, adakah lagi perbuatan macam tu? Jawabnya tak ada. Kalau orang tu sudah baik daripada awal lagi, lepas tu dia terima Islam jadi, itu tak pelik. Yang menunjukkan kelebihan Islam, kehebatan Islam, kekuatan Islam, ialah apabila kita terima. Sahabat-sahabat ni dulu bukan sempurna, bukan teruk setengah-setengah, tapi bila kena Islam, bila dapat hidayah, bila dapat Quran dan Sunnah, mereka berubah terus. Itu macam doktor lah, kita kata kalau orang tu sihat dah, apa lebihnya kita kata dia berubah sebab itu sihat? Memang saya sihat dah pun, apa lebihnya kamu? Kalau kita sakit terus, setelah tak dapat diubati oleh sekian ramai doktor, pergi sana sini, kata dah habis duit sebanyak mana dah habis, tak sembuh juga. Tiba-tiba seorang doktor mari, dia dapat sembuhkan kita. Itu baru hebat. Begitu juga dengan Islam ni, kehebatan dia terletak pada mana? Quran dan Sunnah ni, dia dapat mengubah manusia, seteruk-teruk manusia jadi sebaik-baik manusia dalam masa yang ringkas, dalam masa cepat. Misalnya bila ditegur, lepas tu ada lagi? Tak ada. Cuba bawa bukti selepas itu. Jangan bawa itu, kita kata teruk, memang dia teruk, tapi selepas itu berubah ke tidak? Atau tak berubah lagi? Berubah. Bila berubah, selesai masalah. Itu makna penawar yang diberikan kepada mereka, satu ayat saja, sudah berubah, jadi baik semua. Jadi begitu sepatutnya kita kena faham. Kalau tidak, jadi keliru lah. Adapun sembahyang hari raya, itu tetap di belakang khutbahnya, bukan di depan. Hari Jumaat dulu pun di peringkat awal di belakang juga, lepas tu dipindahkan ke depan. Jadi yang di belakang itu kiranya masuk. Pernah seorang lelaki berdiri lalu membantah, memprotes, katanya salat dahulu baru khutbah. Jawab Marwan, cara seperti itu sudah ditinggalkan dan tidak dipakai lagi. Kata Abu Sa'id, orang ini telah menunaikan tanggungjawabnya. Lalu dia sebutkan, dia dengar hadis Nabi SAW. Jadi Tariq bin Syar itu dia dengar Abu Sa'id
Bukan dia dengar langsung daripada Nabi SAW. Dia dengar Abu Sa'id menceritakan. Abu Sa'id kata dia dengar Nabi SAW bersabda begini-begini. Jadi sebelum itu kita tanya, kenapa Marwan ini tukar daripada khutbah tu di belakang ke depan, buat macam jemaah pula? Kenapa begitu? Kalau orang lain buat seberat keberatan untuk mengubahnya, kerana itu berarti mengubah sunnah Nabi SAW. Kenapa dia tak faham? Dia tak faham ke? Dia tak ambil berat tentang sunnah. Tidakkah dia ni khalifah? Ini pada masa dia jadi khalifah. Atau kita kata, kalau ketika dia tidak jadi khalifah, dia jadi gubernur. Gubernurnya di Madinah. Gubernur di Madinah. Takkanlah nak jadi pemimpin macam tu dia tak tahu sunnah. Atau bila orang tegur dia kata begitu. Apa maksudnya? Dan salah ke ni? Kalau tidak salah, kenapa dia tegur? Kalau salah, kenapa dia buat? Itu persoalannya. Seorang pemimpin ni. Jadi benda-benda macam ni, macam tadi jugalah, yang saya sebut tadi, Syiah ni dia ambil kesempatan. Sebab dia lah orang yang paling nyata, golongan yang paling nyata memusuhi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tak ada dalam dunia ni satu golongan yang paling benci kepada sahabat melebihi golongan Syiah. Tak ada. Inilah satu golongan atas nama Islam paling benci kepada sahabat. Dia carilah mana-mana saja kekurangan sahabat, kelemahan sahabat, untuk memburuk-burukkan sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga paling benci kepada pemerintahan dan kerajaan Bani Umayyah. Banyak cerita-cerita yang teruk-teruk tentang Bani Umayyah. Mereka lah yang rekod, yang cipta, sebarkan. Sebab apa? Sebab Bani Umayyah naik, mereka tertekan. Fitnah mereka, orang tak termakan, tak terpedaya dengan fitnah mereka. Lalu pemerintahan Islam berjalan dengan damai, tenang. Sebelum itu, dia macam-macam dia buat untuk memporak-porandakan umat Islam. Yang pertamanya, mati Sayyidina Uthman. Dibunuh Sayyidina Uthman. Itulah fitnahnya, golongan ini. Yang kedua, di zaman Sayyidina Ali berapa kali berlaku peperangan. Golongan ini juga yang mencetuskannya. Lepas itu naik pemerintahan Bani Umayyah, dipimpin oleh keluarga Umayyah yang pertama, iaitu Sayyidina Muawiyah. Situ bila naik, selesai masalah. Tak boleh lagi mereka memecah belahkan umat Islam. Sebab itu dia marah. Mereka marah. Mereka nak umat Islam ni berpecah belah, porak-poranda. Kalau ada orang yang mendamaikan umat Islam jadi bersatu padu, dia tak suka lah. Itu sebab mereka kecam, mereka tuduh, mereka fitnah macam-macam golongan Bani Umayyah, pemerintahan Bani Umayyah. Terutamanya bila ada di dalam hadis-hadis ahli sunnah sendiri yang sahih, yang menampakkan macam tak eloklah pemimpin Bani Umayyah macam sekarang yang di hadapan kita sekarang. Marwan, selepas Muawiyah naik anaknya Yazid, selepas Yazid Muawiyah, anak kepada Yazid tu sekejap saja, 2-3 bulan begitu. Lepas tu dia letak jawatan, naiklah Marwan bin Al-Hakam. Ini Marwan memerintah. Sebenarnya kerajaan Bani Umayyah tu lebih ramai keturunan Marwan, bukan keturunan Muawiyah. Keturunan Muawiyah tak ada sebenarnya. Muawiyah, Yazid tu pun sekejap ya. Lepas tu anak dia lagi sekejap, sebulan 2 saja, 2-3 bulan begitulah merintahnya. Lepas itu Marwan dan keluarganya, keturunannya. Jadi sekarang ni Marwan ni nampak teruk. Marwan yang macam mana? Macam-macam lah fitnah terhadap Marwan dilemparkan dalam sejarah. Padahal orang tak sedar dia Marwan tu siapa. Yang kita serai sangat dia, orang tak tahu. Marwan itu ialah menantu kepada Sayyidina Uthman. Dan kenapa dia ni begitu berpengaruh sehingga boleh jadi khalifah kemudian? Sebab dia pernah jadi setiausaha solid kepada Sayyidina Uthman di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Orang penting, orang yang memang tahu selok-belok politik negara, dia tahu.
Patutlah dia naik duduk di situ kemudiannya, dan dia boleh pegang tu kuasa tu. Itu latar belakangnya. Walaupun banyak dalam sejarah, banyaklah fitnah. Dikatakan Marwan guna cop Sayyidina Uthman secara sulit. Kemudian dia cop atas nama Sayyidina Uthman, ada tulis sesuatu, lepas tu cop hantar ke mana-mana, suruh bunuh orang tu, suruh bunuh orang ni. Itu semua fitnah. Semua fitnah. Sebab sebagaimana kita maklum, macam sekarang ni pun orang boleh buat macam-macam kan, cop tu. Zaman dulu pun boleh buat begitu juga. Cuma itu usaha musuh-musuh Islam untuk memporak-perandakan masyarakat Islam pada ketika itu. Macam-macam cara dia buat. Jadi Marwan ini dia pada awal lagi menjadi sasaran. Semasa dia di bawah pemerintahan Sayyidina Uthman, menjadi setiausaha Sayyidina Uthman, ketika itu lagi dia sudah dituduh dengan macam-macam tuduhan. Kemudian di zaman Sayyidina Ali pula dikatakan pemimpin-pemimpin daripada Bani Umayyah ni memaki hamun Sayyidina Ali dan keluarga Sayyidina Ali dalam khutbahnya. Itu kan banyak dalam buku-buku sejarah pun masuk benda-benda macam tu. Jadi orang tanya, siapa yang kata begitu? Muawiyah sendiri kan? Ada yang kata tak ada bukti itu, tapi gubernurnya ada. Gubernur tu siapa? Jadi mereka sebut Marwan lah juga. Mereka sebut Marwan. Sebab apa? Kebetulannya ada beberapa perkara yang Marwan buat tu tidak sama dengan yang sebelumnya. Macam ni. Macam dia tu melanggar sunnah. Jadi orang yang macam ni ambil kesempatan lah. Orang yang macam ni bukan boleh percaya sangat. Lalu fitnah terhadap dia tu mudah termakan oleh orang ramai. Itulah sebabnya. Sebab itu susah juga. Kalau kita buat gini, fikir nak buat gini, ada pula fitnah lain pula. Kalau buat semua tak kena, buat gini pun tak kena, buat gini pun tak kena. Itulah kalau ada musuh, susah jadinya. Padahalnya kalau kita tengok Marwan bin Al-Hakam dalam Muwatta Imam Malik terima dengan baik dia, tak ada apa. Kalaulah dia ni ada buat bid'ah ataupun zalim, perkara-perkara yang tidak baik, tentu tidak diterima. Sebab syarat perawi hadis ialah dia kena adil. Adil tu apa makna? Adil tu apa makna? Jadi mesti itu syaratnya. Dia tidak fasik, dia tidak melakukan dosa. Apa lagi nak kita kata dia buat bid'ah? Tak ada benda macam tu. Imam Malik terima dengan baik. Riwayat dia dalam Bukhari pun ada, Imam Bukhari pun terima juga. Bahkan dalam Muwatta Imam Malik, fatwa dia tu Imam Malik pakai. Fatwa dia, maknanya dia ni seorang yang bijaksana, dia pakai fatwanya. Orang yang alim macam Imam Malik itu pun pakai. Jadi bagi kita ahli sunnah ni, sepatutnya kita kena fikir benda-benda macam ni untuk nak menolak fitnah yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam atas nama Syiah dan macam-macam lagi tu. Kita kena fikir begini sepatutnya. Kalau ni orang-orang ni tak betul, Marwan dan sebagainya ni orang jahat, kenapa Imam Malik, Imam Bukhari, Imam ini terima riwayat dia? Bahkan Imam Malik terima pakai fatwa dia. Dalam mazhab Malik dipakai. Imam bagi mazhab Malik, dia ambil fatwa Marwan, menunjukkan bagi mereka Marwan itu ialah kalau ada salah pun ialah sebagai manusia, tapi tidaklah teruk sebagaimana yang kita dapati dalam sejarah itu. Kalau kita dapati dalam sejarah tu kira-kiranya tak layak dah dia nak jadi perawi ni, apatah lagi nak kita pakai fatwa dia, dah tak layak. Tapi kita, siapa lebih dekat dengan Marwan itu? Kita ke Imam Malik. Itu dari segi logiknya sepatutnya yang dekat tu lah lebih kenal. Sebab mata rantai perawi-perawi yang cerita tentang dia tu tak banyak. Hanya seorang saja, paling tinggi 2 orang saja. Lebih tepat, lebih tak banyak perubahan cerita tu. Tentulah mereka lebih tahu. Dia pula duduk di Madinah, Imam Malik pun duduk di Madinah, lebih tahu. Jadi kalau orang-orang tu terima baik dia, tak kata tidak ada masalah, sebab dia ni adil, perawi adil. Perawi adil maknanya tidak fasik. Kalau orang yang melakukan bid'ah tu tidak fasik, siapa mengubah sunnah Nabi? Takkanlah ulama tak faham benda macam tu. Dia menerima tu satu bukti bahawa Marwan ni bukan sebagaimana
yang disebarkan dalam sejarah itu. Bukan sampai begitu. Kalau ada salah silapnya, ialah kita terima. Betul. Bukan dia saja yang salah silap, sahabat-sahabat lain pun ada salah silap. Sepatutnya difahami begitu. Baiklah. Situ ada nota 179. Orang yang dikatakan mula-mula mendahulukan khutbah, sebelum salat hari raya ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita kena tahu ini yang ada dalam Muslim. Dia kata orang yang mula-mula mendahulukan khutbah daripada salat hari raya ialah Marwan, berdasarkan yang dia tahu. Sedangkan ada dalam riwayat yang lain Sayyidina Umar. Jadi kalau kita berani mengatakan baru ada dia mengubah sunnah Nabi, dia telah melakukan bid'ah, kita sanggup kata kepada Sayyidina Umar pula. Sedangkan kalau nak kira riwayat ada, ia tidak disebutkan di dalam Sahih Muslim kerana tidak menepati syaratnya. Ada juga riwayat yang mengatakan orang yang mula-mula sekali mendahulukan khutbah sebelum salat hari raya ialah Sayyidina Uthman. Ya, Sayyidina Umar itu saya perhatikan mengikut perbahasan ramai juga ulama, dia kata riwayat itu tidak sahih walaupun ada. Tapi yang Sayyidina Uthman itu tidak dipertikaikan. Sayyidina Uthman itu kan termasuk dalam Khulafaur Rasyidin juga. Apakah kita nak kata Sayyidina Uthman telah melakukan bid'ah dengan sebab dia ubah daripada di belakang ke depan? Kalau begitu paruan ini hanya ikut orang dulu yang sebelum dia saja. Kenapa kita nak terdekat kepada dia saja, jadikan dia sebagai sasaran? Sedangkan yang melakukan begini bukan dia seorang saja, bahkan sebelum itu sudah ada. Bukan dia orang yang mula-mula. Yang mula-mula di sini berdasarkan apa yang dia tahu. Kalau kita tengok riwayat, yang lain disebutkan banyak lagi. Ada yang mengatakan Ibnu Zubair, dan ada juga yang mengatakan Muawiyah. Semua ini ada riwayat yang sahih, yang boleh diterima. Jadi bukan dia seorang. Kenapa tiba-tiba dijadikan sasaran kepada dia saja? Jawabnya kerana tersebut di dalam Muslim. Kan Muslim ni kitab tinggi, jadi disebut begitu. Sedangkan walaupun tak ada sebut dalam Muslim pun, dalam kitab-kitab lain, kalau sahih kita sepatutnya kena terima. Letak di hadapan juga. Boleh jadi bagi Marwan dia buat begitu, dia sudah tengok ada ya sebelum dia buat beberapa orang, dan orang-orang ni bukan jalan-jalan orang, khalifah semua. Boleh jadi dia faham jika ada hikmat dan ada maksudnya, boleh. Tidak buat selama-lamanya, tidak secara kekal, tetapi untuk sementara waktu ataupun beberapa kali, beberapa ketika boleh dibuat begitu. Tentu sekali kita kata sahabat-sahabat yang sebelum daripada Marwan, kalau dia buat pun dia tidak buat secara kekal, secara berterusan, secara tetap. Tentu sekali kita kata tidak begitu. Sebab berapa banyak lagi riwayat yang lain menyebutkan mereka juga khutbahnya di belakang, bukan depan. Jadi ini menunjukkan kalau ada pun ada pada ketika-ketika tertentu. Marwan pun dia fikir adalah sebab untuk dia buat begitu. Jadi tidak salah lah jika ada maksud dan ada tujuan dan bukan dilakukan secara tetap. Itu saja yang kita nak. Kalau salah secara mutlak, tentu sahabat yang sebelum Marwan ini tak buat, langsung tak buat. Ini ada buat, dan itu sahih. Menunjukkan ada juga kelonggaran itu, ada juga ruang. Bukan tak ada langsung ruang, sehingga kalau siapa saja kalau buat begitu terus kita nak hukum bid'ah, pembuat bid'ah, tak tepat begitu. Kalau kita kata begitu, habis kena bid'ah. Sayyidina Uthman pun kena, Sayyidina Muawiyah pun kena, Abdullah bin Az-Zubair pun kena. Jadi macam mana? Sanggup ke nak kata begitu? Mereka tu pembawa sunnah, bukan pembawa bid'ah. Jadi kalau kita perhatikan khutbah Jumaat dulu,
di belakang, kemudian daripada sembahyang macam hari raya, kemudian dia pindahkan ke depan. Dia ada pindah-pindah, bukan tak boleh langsung sebelum sembahyang ni khutbah. Tengok Jumaat tidak sebelum. Cumanya Nabi SAW buat hari raya ni di belakang. Tapi benda tu kalau kita tengok di tempat lain macam Jumaat tu ada perubahan kan, diubah tu. Apa tujuan ubahnya? Tujuan ubah supaya orang lebih terikat dengan sembahyang. Kalau kita kata Rasulullah SAW sendiri mula-mula khutbahnya selepas jemaah, selepas sembahyang, pergi ke depan. Kenapa? Apa faedahnya kita kata duduk di depan? Sebab yang lebih besar pada hari Jumaat itu ialah sembahyang. Sembahyang itu lebih besar. Sembahyang itu yang jadi berdosanya. Kalau tinggal dan fardu ain, khutbah itu kalau tak dengar pun sah juga sembahyang Jumaat kita. Tapi bagaimana cara nak suruh orang ni dengar khutbah? Sebab di situ banyak faedahnya. Kalau sembahyang tu bukan semuanya faham. Sembahyang tu baca Quran bukan boleh dalam bahasa Melayu. Kalau kita orang Melayu lah. Jadi siapa yang faham baca Quran tu? Imam baca-baca kuat pun pengajaran Quran, yang dia nak fahamnya bila khutbah tu, bercakap tu, nak suruh dengar khutbah macam mana cara? Bila khutbah tu di depan baru dengar. Kalau tidak, yang khutbah tu pun tak penting sangat, orang akan cabut, cepat-cepat pergi. Jadi tak dengarlah khutbah tu, tak dapatlah pengajaran. Begitulah yang berlaku di zaman ini. Beberapa orang sahabat termasuk Marwan ini, bila sembahyang dahulu, khutbah di belakang, oleh kerana dia anggap khutbah ni tidak sepenting khutbah Jumaat, balik cepatlah nak berhari raya. Nak pergi sana, nak pergi sini. Jadi sedangkan dia nak cerita tu banyak pengajaran, nak bagi orang dengar khutbah tu. Itu sebab dia pindah. Sebab orang, kalau zaman sahabat tu, zaman Rasulullah SAW dulu, patuh orangnya. Walaupun selepas sembahyang mereka turut dengar tu, orang yang bagus. Tapi di zaman dia pernah berlaku, terutamanya oleh pihak-pihak yang tak senang dengan dia. Sengaja mereka buat begitu, nak menunjukkan bantahan, tak suka dengan pemerintah. Jadi dia pergi. Dengan cara begitu, jadi maruah seorang khalifah jatuh. Dan dia cara dia buat tu dengan maksud menghina, macam mengejek, menghukum khalifah, buat begitu. Jadi mengikut Marwan, boleh jadi khalifah-khalifah sebelum dia yang buat begitu pun itu yang mereka fikir. Sebab itu ada ketikanya ditukar. Bukan selama-lamanya, bukan kekal pun, bukan tetap pun. Itu hikmatnya. Sebab kalau dilihat pada hari Jumaat kan orang terpaksa tunggu. Sebab kalau masa khutbah tu lari tak sembahyang, macam mana? Terpaksa kena tunggu. Itu hikmah letak di depan. Sebab sebelum itu kan, kalau kita tengok sebab turun ayat tadi, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha, pada ketika itu khutbah tu di belakang. Mereka anggap tak ada apa dah selepas selesai sembahyang. Kita dengar Rasulullah terikat setakat sembahyang saja. Bila sudah selesai sembahyang, bolehlah kita pergi. Apalagi tak ada pun larangan sebelum pada itu. Dia tak tahu. Jadi letak di depan tu jadi menyebabkan jadi terpaksa mengikat, macam mengikat orang-orang tu supaya berada di situ. Dan pergi tu nak sembahyang Jumaat, nak sembahyang hari raya kan, nak sembahyang hari raya. Khutbah tu letak dulu, terpaksa lah kena tunggu. Macam Jumaat lah juga. Itu tujuan mereka dibuat begini. Jadi ada hikmah semasa tu, berdasarkan kita kata politik semasa lah. Jadi kadang-kadang macam ni boleh berlaku. Misalnya kita kata azan 2 kali subuh, sebelum subuh, masuk subuh. Di zaman Rasulullah SAW bukan sehari 2 buat, selalu buat begitu. Tapi sekarang ni siapa buat? Kita tak ada buat kan? Tak ada buat. Katakanlah kalau ada orang nak buat macam tu, salah? Tak salah, boleh buat sebab Rasulullah sendiri buat. Jadi
buat tu kalau ada maksud. Kalau tak ada maksud, untuk apa? Sebenarnya boleh mengelirukan. Jadi yang tak apa ni keliru macam mana? Dia ingat masuk subuh dah, padahal tak masuk subuh lagi dia sembahyang subuh. Sia-sia saja sembahyang subuh. Jadi boleh mengelirukan. Dengan sebab itu ulama-ulama kata tak perlu, jangan buat. Walaupun zaman Nabi SAW ada buat. Tapi bila ada buat, maknanya ada keharusan lah. Tidak semesti azan itu untuk menunjukkan masuk waktu. Tak mesti, ada lagi maksud lain. Jadi begitulah juga dengan benda-benda ni. Dia ada maksud-maksud di sebalik itu yang kadang-kadang boleh kita nak guna tu. Walaupun dalam keadaan biasa tak perlu. Dalam keadaan biasa tak boleh, kita ikut yang biasa Nabi buatlah. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu boleh. Itulah yang difikir oleh Marwan. Sebab itu dia kata itu tak boleh, orang sudah tinggal itu, betul dia. Cara seperti itu sudah ditinggalkan dan tidak dipakai lagi. Qad turika ma hunalik, sudah ditinggal itu. Orang tak mau pakai itu. Jadi itu kata dia, kata Marwan. Bila orang tu tegur, dia kata begitu. Jadi maksud Marwan itu, itulah maksud. Dan kita tak boleh kata, jangan sedap-sedap hati, suka-suka hati kita nak kata dia ni orang yang mula-mula buat ini. Kalau kita kata macam tu, bawa riwayat lain lagi, Sayyidina Uthman pun kena, Abdullah bin Zubair pun kena, orang ni pun kena, ramai lagi. Teruk. Dengan sebab itu kena faham keadaan-keadaan itu. Pernah seorang laki-laki berdiri lalu memprotes. Baiklah, itu nota kita baca tadi. Walaupun perkara ini, yakni mendahulukan khutbah daripada sembahyang, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi ia pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat utama baginda. Kerana itu ia sama sekali tidak boleh dianggap sebagai bid'ah. Nabi SAW pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid." Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifahku yang bijaksana lagi terpimpin. Gigitlah sunnahku dan sunnah mereka itu dengan geraham-gerahammu. Kalau Rasulullah SAW sudah kata sunnah, bagaimana akan dikatakan bid'ah? Jadi ini kan, Sayyidina Uthman itu siapa? Tidak Khulafaur Rasyidin. Kalau dia seorang saja pun sudah memadai dah. Abdullah bin Zubair, ramai juga orang yang menganggap dia sebagai khalifah pada masa dia mendakwa sebagai khalifah tu. Kemudian ialah berlaku krisis dengan dalam sejarah. Kemudian akhirnya menang Marwan. Tapi dia masa Marwan dia tak meninggal dunia lagi, tak mati lagi, tak kena bunuh lagi selepas tu. Maknanya buat satu ketika tu ramai juga orang yang menganggap dia ni khalifah. Dan dia sahabat juga. Sayyidina Muawiyah sama juga. Itu termasuk dalam khalifah yang besar juga, disepakati oleh sahabat-sahabat tentang kepimpinannya. Kalau kita kata bid'ah, bermakna mereka itu buat bid'ah. Mana boleh kita kata sahabat-sahabat Nabi buat bid'ah? Tak boleh sama sekali. Salah kita kata begitu. Apalagi dalam keadaan ada hadis ni kata kamu kena ikut sunnah dan sunnah. Sebab itu Imam Syatibi dalam kitab dia Al-I'tisam, dia bincang yang kata sunnah dengan bid'ah ni, sunnah ni yang Nabi saja ke buat, yang sahabat buat tu tidak sunnah, kita kena kata bid'ah kalau berbeza dengan Nabi. Dia kata tak boleh kata begitu berdasarkan hadis ini. Sebab Nabi kata sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah tu bukan sunnah dia saja. Khulafaur rasyidin pun ada sunnah. Kemudian dia bincangkan kalau yang Nabi SAW buat tapi ramai tak tahu, dibuat oleh khulafaur rasyidin, sandarannya ialah sunnah Nabi juga, itu baru sunnah, kata dia. Imam Syatibi kata tidak, bukan begitu. Itu memanglah pada hakikatnya ikut Nabi juga. Ini kita andaikan Khulafaur Rasyidin dia tak ada sandaran,
kepada Nabi, tidak diketahui langsung, tak ada sadaran langsung, pun kita tak boleh kata bid'ah. Dia kata, itulah orang yang paling hebat bincangkan tentang sunnah bid'ah ni dan sunnah idhafiyah hakikiyah. Dialah orang yang memperkenalkan. Dia pun sendiri tak kata. Yang sahabat-sahabat buat, walaupun kita tak tahu asasnya daripada sunnah, kita tak boleh kata bid'ah. Dialah yang kata. Jadi dengan sebab itu tak boleh katalah bid'ah. Macam azan 2 kali ke Sayyidina Uthman buat hari Jumaat, tak boleh kata bid'ah. Mengikut Syatibi tak boleh. Tapi ada orang yang kata bid'ah, itu silap lah. Melawan tokeh lah kata. Melawan tokeh. Sebab tokehnya Syatibi tu semua orang rujuk ke dia. Tiba-tiba kita kata, dia kata tidak bid'ah, tak boleh kata bid'ah begitu. Dan banyak lagi lah yang lain-lain. Tapi saya sendiri pernah baca dalam buku tentang bid'ah ni lah juga, apa nama yang penuhnya saya tak ingat lah, tapi tentang bid'ah boleh dicek, tengok karangan T.M. Hasbi Siddiqi. Dia sebut bid'ah benda-benda macam tu yang Sayyidina Uthman buat. Silap tu, tak kena mengikut usul Syatibi. Yang Syatibi buat, dia kata tidak bid'ah, tak boleh kata bid'ah, sebab Nabi kata sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi bukan sunnah Khulafaur Rasyidin itu mesti diketahui ada asasnya daripada Nabi saja. Bukan itu saja yang kita kena kata sunnah. Yang kita tidak tahu ada asasnya daripada Nabi pun kita kena kata sunnah juga. Sebab apa? Nabi kata sunnah, dia bukan kata. Itu yang betul. Itu yang betul. Kita kena bersangka baiklah dengan mereka. Sama ada kita dapat tahu daripada mana-mana riwayat yang itu ada Nabi buat juga, atau tak ada tahu. Tak ada dalam mana-mana kitab. Kita kena sangka baik, tentu mereka tahu daripada Nabi SAW tu. So, mereka boleh buat begitu. Kalau tidak, mereka tak akan buat. Macam tu kedudukan sahabat. Kalau tidak, tergugak, habis sistem kita. Tergugak. Di mana? Di peringkat awal lagi, di peringkat sahabat lagi sudah rosak agama. Yang merosakkannya bukan orang lain, sahabat sendiri. Bahaya tu kalau macam tu. Bahaya besar sangat. Sebab itu saya tak setuju dengan orang yang mengatakan yang sahabat buat itu, sahabat buat pun kalau Nabi tak nak buat bid'ah. Terutamanya Khulafaur Rasyidin. Saya tak setuju. Sebab bercanggah dengan hadis ini. Kalau kita nak kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, kalau kita nak kira dari segi ilmu nahwu pun, dia guna perkataan waw di situ. Waw, sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini menunjukkan sunnah Nabi dan sunnah khulafa' itu berbeza, lain-lain, bukan benda yang sama. Sebab itu ataf dengan waw. Ataf dengan waw dengan arti dua hakikat yang berbeza tu. Dengan sebab itu Syatibi boleh terima walaupun Nabi tak ada asas daripada Nabi pun, tidak diketahui ada daripada Nabi pun, sahabat saja ni Khulafaur Rasyidin saja buat, pun kita kena kata sunnah. Sebab Nabi sudah kata sunnatul Khulafaur Rasyidin. Nabi iktiraf. Kalau dah Nabi sudah kata, kenapa kita nak kata bid'ah pula? Kemudian kalau kita bahas, tengok pula Khulafaur Rasyidin itu siapa? Khulafaur Rasyidin itu siapa? Kebanyakan orang timur Khulafaur Rasyidin itu 4 saja. Kalau yang 4 tu pun masuk juga Sayyidina Uthman. Ada kan Sayyidina Uthman tu? Kalau kita terima pendapat yang lebih luas lagi yang mengatakan Khulafaur Rasyidin itu bukan 4 tu saja. Siapa yang menghadkan sampai 4 tu saja? Nabi tak ada sebut Khulafaur Rasyidin Al-Mahdi yang 4. Mana ada sebut? Kalau ada, itu berdasarkan khilafah itu berterusan sampai 30 tahun. Itu ya asasnya. Yang itu tidak sahih. Tidak sahih. Dengan sebab itulah macam Syah Waliullah, Ibnul Arabi dan Ibnu Khaldun mengatakan Khulafaur Rasyidin ni bukan 4 saja. Sayyidina Muawiyah itu pun Khulafaur Rasyidin juga, dia kata. Kalau macam tu ramailah, bukan Sayyidina Uthman saja. Muawiyah pun ada juga buat macam ni. Khulafaur Rasyidin juga. Jadi dengan sebab itulah Marwan berani buat, sebab dia ada asas pegangan juga. Tentu sekali kita kata, kita tak boleh kata Marwan ini telah buat benda ni secara berkekalan dan secara tetap. Kalau ada begitu,
tentulah banyak dalam riwayat-riwayat. Dan saya rasa dia tidak boleh kekal sebagai pemimpin pun. Masyarakat pada masa itu tak akan boleh terima dia, seorang yang mengubah terus sunnah Nabi, tak akan boleh terima. Ini menunjukkan dia hanya buat seketika saja, bukan buat selama-lamanya. Itulah yang paling baik untuk kita mentakwilkan, menjelaskan maksud Marwan dia mula-mula buat itu. Atau paling tinggi kalau kita nak kata dia mungkin lebih kerat buat berbanding dengan orang lain. Nak kata dia ubah terus, tak ada. Kalau dia ubah terus, dia peringkat tu orang kuat sangat beragama, orang kuat sangat berpegang dengan sunnah ni, jatuh dia tak boleh kekal sebagai khalifah. Macam mana dia mendapat sokongan daripada sekian ramai sahabat itu kalau dia telah mengubah sunnah Nabi SAW? Tak mungkin. Antara sebab kenapa khalifah berbuat begitu ialah, satu, setelah mereka mengetahui ramai juga orang terus meninggalkan musalla sebaik sahaja mereka selesai bersembahyang hari raya. Mereka tidak sabar duduk sebentar untuk mendengar khutbah setelah selesai bersembahyang. Itu antara sebabnya. Jadi lain kali kalau ada, tapi yang sebaik-baiknya kita ikut yang sunnah lah. Tapi kalau ada keadaan ini berlaku, tak boleh buat langsung kah di depan? Kita sudah ada contoh kan. Sebab kurangnya ada, bukan langsung tak boleh, tak ada ruang langsung. Ada ruang ni kalau macam ni. Cumanya kita kena sedapat mungkin kena jagalah sunnah tu yang asal. Cuma jika perlu, jika keadaan seperti ini berlaku pula, tak boleh langsung ke? Kita sudah ada contoh sekarang. Yang kedua, supaya orang yang datang lewat sedikit, terutamanya dari jauh, sempat bersembahyang dengan berjemaah. Kalau kita kata khutbah kemudian sampai tu orang sudah habis sembahyang, yang lebih penting apa khutbah ke sembahyang tu. Jadi kalau kita letak khutbah dahulu, sembahyang tu lebih akan sempat lah, lebih ramai yang sempat bersembahyang sebab sembahyang itu lewat. Tapi kalau sembahyang tu dulu, boleh jadi ramai yang terlepas. Tapi yang pergi lewat tu, dia tahu sembahyang kemudian dia pergi lewat juga, dia jadi macam tu juga, itu lain cerita lah. Tapi ini termasuk dalam ikhtiar mereka. Kenapa dia jadi buat begitu? Dia ada sebab, bukan saja-saja. Imam An-Nawawi menulis dalam Syarah Muslim apa yang dikatakan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Muawiyah lah orang yang mula-mula mendahulukan khutbah daripada salat hari raya itu adalah tidak sahih. Hadis inilah yang menunjukkan tidak ada seorang pun khalifah melakukan demikian sebelum Marwan. Itu kata Imam Nawawi. Jadi yang lain itu tidak sahih. Ini mengikut pendapat dia lah. Jadi sebab itu dikatakan ini orang yang mula-mula sekali. Kalau ada buat, apa makna dia kata orang yang mula-mula sekali? Dia kata orang yang mula-mula sekali, mana sebelum pada itu tak pernah buat lah. Itu dia faham situ. Mungkin juga kerana para khulafa sebelum Marwan jarang sekali melakukannya. Perbuatan mereka tidak sampai ke pengetahuan sesetengah sahabat, tidak diketahui. Jarang sangat. Tapi Marwan yang agak kerak dia buat begitu. Jadi masyhurlah dia sebagai orang yang mula-mula melakukan. Itulah sebabnya mereka menegur Marwan. Tidak terbukti Marwan sentiasa berbuat begitu sampai ke akhir hayatnya, tak terbukti. Cuma dia ada buat. Tidak terbukti juga berdasarkan riwayat yang sahih bahawa orang ramai tidak mahu mendengar khutbah Marwan selepas sembahyang raya kerana beliau selalu memaki hamun Sayyidina Ali dan keluarga Rasulullah SAW di atas mimbar. Jadi dikatakan kenapa yang orang tak mahu dengar khutbah dia tu? Sebab dia duduk maki Sayyidina Ali. Itu melampau lah tu, lebih lah tu, pergi jauh pergi. Padahal tidak terbukti yang dia telah memaki itu sebab orang tak mahu duduk. Jadi dia terpaksa letak ke depan untuk supaya orang dengar dia maki Sayyidina Ali lah begitu. Tak boleh tu, tak tepat, tak betul faham gitu. Tak ada bukti pun sebenarnya pihak kerajaan atau pemimpin Bani Umayyah ni
memaki hamut Sayyidina Ali dan keluarga dia di atas mimbar, tak ada bukti. Ada tidak sahih, ada yang tidak sahih, ada lah. Tak kira itu bukan boleh jadi hujah. Yang sahih ada orang tanya, apa ya dia kata maki Sayyidina Ali itu maki macam mana? Jadi Sahal bin Hunayf kata, dia kata Abu Turab. Oh, dia kata Abu Turab itu bukan apa ni, ya dia tidak suka itu gelaran itu, suka tu sangat tu, bukan maki macam tu. Gelaran itu telah diberikan oleh Rasulullah kepada dia. Kenapa dia anggap maki? Orang yang tak faham dia anggap maki, padahal dia kata Abu Turab. Abu Turab itu satu gelaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun bangga, dia selalu kata dia sendiri Abu Turab. Apa makinya? Situ salah faham. Sebenarnya orang kata Abu Turab itu bukan satu penghinaan terhadap dia. Cerita-cerita seperti itu tidak lebih daripada propaganda Syiah yang hendak memburuk-burukkan khalifah-khalifah dari kalangan Bani Umayyah semata-mata. Hubungan baik di antara Bani Hashim dan Bani Umayyah sampai ke peringkat hubungan persemendaan merupakan sebaik-baik bukti tentang karutnya cerita-cerita itu. Ramlah, anak perempuan Sayyidina Ali sendiri misalnya, telah berkahwin dengan anak Marwan bin Al-Hakam yang bernama Muawiyah. Kalau betul-betul lah dia ni orang jahat, maki hamut Sayyidina Ali, takkan dia nak bagi anak dia tu kahwin dengan anak Marwan pula? Di mana maruah dia? Ini menunjukkan tak ada berlaku. Kalau kita lah, ayah kita, datuk kita dimaki dalam khutbah, orang yang maki itu kita nak bagi ke anak kita dengan dia kahwin, atau dengan anak dia putus dah hubungan, keluarga tak mahu dah, pergi semayang pun tak mahu. Jadi ini Ahlul Bait ni pergi ke tidak semayang? Bolehkah dia dengar orang duduk maki dia di ada depan begitu? Ini tahu semua tak masuk akal. Tak masuk akal. Ini buktinya dia berkahwin. Kalau orang tu musuh dengan kita tak bagi. Ini macam mana boleh kahwin? Ini menunjukkan semuanya tak ada. Jadi kalau kita kata dia buat bid'ah, dia anggap sebagai buat bid'ah, yang salahnya bukan dia saja. Kenapa orang lain terima tu bid'ah juga lah? Terima Ali bid'ah. Yang saya Ali pun kahwin anak dia, kahwin dengan orang ahli bid'ah. Tak kena. Itu sebabnya kita tak boleh terima. Sebab bagi sahabat bid'ah ni pun dah besar. Dan seperti saya sebut tadi, sebenarnya ada riwayat-riwayat yang sahih, kecuali yang Sayyidina Umar itu memang dipertikaikan kesahihannya. Tapi kalau daripada sahabat-sahabat tadi sahih. Cuma Imam Nawawi dia tak setuju. Sebab apa? Sebab dalam Muslim dia kata ini orang yang mula-mula. Bila kata mula-mula, maknanya yang lain tak ada. Kalau ada orang lain, itu bukan mula-mula. Dia faham begitu. Maknanya riwayat itu bercanggah dengan yang lebih sahih. Bila bercanggah dengan yang lebih sahih, dari segi kaidahnya dipanggil syad. Syad itu dhaif. Itu kesimpulan yang dia buat. Tapi bagi orang lain, tengok kaji sanad dia, okey, tak ada apa, boleh tengok. Boleh tengok. Cumanya siapa pun kalau tanya akan kata jangan buat begitu. Hari raya tu sembahyang raya dululah, lepas tu baru khutbah. Jangan khutbah dulu. Ini semua kenapa kita buat? Sebab nak jaga sunnah Nabi SAW. Bila Nabi SAW buat begitu. Akhirnya kita boleh fikir dengan akal kita begini. Sahabat tegur. Bila ada yang buat macam itu, dia tegur. Menunjukkan benda ni tak boleh diurus. Walaupun ada yang Nabi sendiri telah ubah, misalnya Jumaat daripada selepas kepada sebelum, kita tak boleh nak kiaskan dengan yang itu. Tak boleh. Jadi hari raya kita nak kiaskan, tak boleh. Kita kena kekalkan seperti mana yang Nabi SAW buat. Kalau tidak, boleh jadi bid'ah. Itulah yang sahabat tegur. Dan Abu Sa'id Al-Khudri kata dia telah melaksanakan tanggungjawab, kewajipannya. Betul. Dia tindakan dia itu betul. Kata Abu Sa'id, orang ini telah menunaikan tanggungjawabnya. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa di antaramu melihat sesuatu yang mungkar,
maka hendaklah dia merubahnya dengan tangan. Jika dia tidak sanggup, maka dengan lidahnya. Jika tidak sanggup juga, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Jadi dia sebut ini sebagai suatu perkara yang mungkar. Itu mungkar lah. Walaupun zahirnya nampak ada kesamaan dengan yang lain, tapi ia tetap mungkar kalau sudah bercanggah dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda mungkar tak boleh kita tengok saja, kena ubah, kena baiki, kena hilangkan. Itulah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang diamalkan oleh sahabat-sahabatnya. Jawab Marwan, cara seperti itu sudah ditinggalkan dan tidak dipakai. Jadi dalam riwayat ni yang menegur adalah orang lain. Abu Sa'id sokong. Tetapi berdasarkan setengah-setengah riwayat, yang menegurnya ialah Abu Sa'id Al-Khudri sendiri. Tetapi berdasarkan riwayat ni orang lain. Kalau dia tegur pun, lepas itu dia tegur jugalah. Mana dia sokong lah. Dia sokong. Turut menegur perbuatan Marwan itu. Kita berhenti setakat itulah. InsyaAllah hadis itu kita akan bincangkan kemudian. Wallahu a'lam. Setakat yang kita bincangkan tadi, ada apa-apa kemuskilan ke? Maulana, dalam hadis kita kalau kita tak sanggup dengan tangan dan lidah, makanya kita kena tak reda dengan hati lah. Tapi kalau dengan hati, kita tak rasa apa-apa dengan sekarang tu. Dia nampak pengedaran, tapi dia pun tak ada rasa nak mengubah ke, tak ada rasa nak menghilangkan, dia tak rasa apa. Macam mana keadaan iman dia? Ini dia ceritakan iman yang sempurna. Iman yang sempurna, macam itulah keadaannya. Sekurang-kurangnya macam itu. Kalau tidak, dia selagi dia tidak mengingkari apa yang daruriyat din, yang masih Islam lagi, masih bukan kata kalau dia tak buat macam ni, mana dia tidak beriman lah. Kalau tidak beriman jadi kafir. Dia pergi ke situ pula. Bukan ke situ. Maksudnya iman yang sempurna paling kurang ini. Yang lain tu iman yang tidak sempurna. Iman yang tidak sempurna. Iman yang sempurna walaupun selemah-lemah, inilah selemah-lemah iman yang sempurna maksudnya. Kalau tidak, tak ada sempurna. Iman tu ada lagi. Bukan mana dengan cara dia tak tegur orang ni, dengan hati pun dia tak tegur, maka terus dia jadi kafir. Kena tidak ke situ. Ini nak cerita yang benda lain. Macam tu lah. Satu lagi mana, kalau hari raya tu jatuh pada hari Jumaat, ini ada dengar berapa tu tak tahu pasti. Betul kan solat Jumaat itu dah tak jadi wajib kalau kita dah solat hari raya? Memang ada khilaf. Memang ada khilaf. Ada yang kata wajib, ada yang kata tidak. Dua-duanya khilaf tu besar, maklum. Dengan jadi ingat Khalifah Rasyid, kutukan pula para sahabat tu ada punya ada ganjaran kalau ikut ke. Kita Nabi kita ada ganjaran lah. Para sahabat begitu juga, kira-kira macam begitulah. Cumanya mungkinlah kita kata tidak sama lah, tidak sama betul, tapi sunnah juga. Kalau kita ikut pun tidak salah. Nak kata salah tu jauh sekali lah. Bila Nabi iktiraf tu kira-kiranya ada lah kelebihannya, walaupun tidak sama dengan sunnah dia, tidak sama taraf dengan sunnah dia, tapi ada kelebihan. Boleh juga tu. Nak kata tak boleh, sama sekali tak tepat. Tak sempat habis juga. Kalau tak ada, kita setakat tu lah. Ada. Pada tajuk tadi. Maulana pilih tajuk daripada mana? Oh, itu. Tadi dia Nawawi, tapi biasanya Maulana Nawawi lah.
Tak tetap. Tapi dia daripada mana? Ini daripada Al-Ethiopi. Syarah Muslim yang paling terkini lah, yang lengkap. Sebelum ini tak ada orang bincang tajuk-tajuk itu, tak ada. Dia bincang dan sebenarnya menarik. Setakat itu.